Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Ahmad. Saya adalah seorang wanita ibu tunggal atas kematian suami tersayang dan mempunyai 3 orang anak perempuan. Sekarang saya masih bekerja seperti biasa, shooting. Bila ada time shooting, saya pergi shooting. Bila tak ada time shooting, saya buat saya punya arts dan masih berniaga bubur tapi online saja. Dekat 2 tahun, masuk 2 tahun lah. Hujung tahun, 2 tahun lah. Saya melalui kehidupan seperti biasa. Bukanlah kata tak ada beza, adalah perbezaannya. Tapi orang kata ayat move on tu kan, memang saya ambil perkataan move on tu dan apply dalam kehidupan. So in between, behind the move on tu adalah sepanjang-panjang penceritaan kehidupan seorang balu. Orang akan nampak macam ni, orang akan nampak macam tu. Tapi bila kita yang menyarung kasut tu, kita move on. Saya dan anak-anak akan melakukan benda yang sama walaupun arwah tidak ada, tapi macam kita pergi buat makan yang sama, bukan tak terima hakikat, tapi setengah orang kalau ada part-part kenangan, aku tak nak pergi kat sini dah, Allah ni katil ni aku dah tak boleh, aku nak cara diorang punya move on macam tu. Tapi bagi saya dengan anak-anak, kenangan itu apa sahaja yang kami buat bersama arwah, lepak dengan kawan ke kat mana tempat tu, itu juga kita lakukan. Kita akan rasa macam dia ada sama. Ingat tak tempat ni, Kak Ayah? Kita akan recall all the memories saya ada buat lawak ke, gaduh ke, apa kan, kita akan recall everything. Dan kita akan gelak sesama sendiri. The moment kawan dia bagi tahu yang Pete dah setengah jam hilang daripada boat dia yang pecah tu, okey, memang tarik nafas lah. Memang orang kata pasal jantung terhenti degup tu semua terasa lah, macam few second. Memang saya tak tahu macam mana saya tak tahu, tapi memang saya kena buat macam tu. Bukan paksa diri untuk kuat, tapi saya rasa seseorang yang mengalami atau menerima berita yang pedih itu kena cepat. In 1 second you need to, aku ada anak, aku ada mak mentua, mak, adik, kawan-kawan. So, detik saya dapat tahu benda tu, saya kata okey, tidak tak ada, tapi kita hanya mengharapkan miracle from Allah. If Allah kata Allah can do anything. Saya mengharap sangat bila kita jejak kat situ, tiba-tiba orang sana kata, dah jumpa dah. Dia berlari datang macam kita hug. Memang saya berharap yang itu. Tapi bila sampai di sana, kita dah tahu benda tu dia tak ada berlari pun, maknanya dia tak ada kan. Confirm memang dia tak ada. Tapi sekiranya harapan kita itu tidak dimakbulkan, ada sebab. Saya tidak akan meraung sebab benda tu kau takkan dapat apa. GP memang dah tak ada. Saya dah janji dengan diri saya nak, sebab mak mentua saya tak ikut sebab yelah dia tak berapa ni. Saya dah janji dengan anak-anak saya dah janji dengan mak arwah, stay kat KL, Jaja akan bawa Pete balik. Bernyawa atau tidak nyawa, saya akan cari dia apa balik. So sebelum saya nak buat benda tu, saya kena kuat. Sebelum saya cakap benda tu pun, saya kena kuat. Supaya anak-anak saya takkan turut sama, orang kata down. Bila dalam detik dapat tahu tu macam-macam, terus jam otak, bukan jam tak boleh nak berfikir, jam cari solution. Macam mana nak cover, nak cakap dengan mak, macam mana nak cakap dengan anak-anak, macam mana nak orang kiri kanan akan bercakap, apa benda semua-semua, macam mana kita nak face that time. Of course mak dia lagilah akan tahu yang anak dia sudah tak ada kan. So dengan cara, saya rasa dengan cara saya senyum, dengan saya kuat, saya orang tu milat. Orang kata, adalah orang cakap isteri tak nangis ke apa. Tak boleh. Hidup dan mati itu pasti. Ya, macam mana nak apply ayat tu? Macam mana korang nak apply? Orang kata, move on lah. Yes, you can say that. Cuba sarung kaki, tengok diri sendiri boleh move on atau tidak. Sabar, macam mana nak sabar? That time, my time to apply everything apa yang kita selalu cakap dengan kawan ke, anak-anak ke. Adakah kita hanya sekadar cakap ataupun kita boleh apa orang kata apply apa yang kita cakap. Saya dah buat art lama, tapi saya blast art saya ni pun disebabkan ada satu benda saya tak sempat buat untuk dia.
dia suruh saya buat resin yang benda ni semua dekat dia punya mode yang macam vape tu. Masa tu dia dekat Langkawi, masa tu tengah syuting lagi. Dia kata okey nanti saya buat. Tapi saya tak buat-buat. Bila dia tak ada, saya buat lah. So maknanya dia ada je sekali. Tapi dia punya mood tu saya tak buat-buat lagi. Belum sampai mood lagi nak buat. Saya lepaskan rindu dengan, of course lah, ziarah kubur dia memang always lah. Macam mana saya cakap ah? Mungkin disebabkan saya memang berdoa kepada Allah supaya jangan ambil rindu ini. Saya bukan panggil benda tu rindu, saya tak rindu sangat dekat dia because of, saya rasa dia ada sentiasa. So how I want to rindu? Tak terasa sangat rindu sebab saya selalu maybe bawa semangat dia kot. Kita ambil semangat dia, apa yang kita pernah lalui sama dengan dia. Dia ingat apa dia cakap. So dia sentiasa ada. Dia dah ada sama dengan saya. Bezanya dulu dia berjasad, kita dapat sentuh. Sekarang tidak. Gaduh lah. Ya Allah. Tak adalah. Manusia lah, mestilah gaduh lah. Benda yang, kita kan manusia, benda yang sakit-sakit hati mesti kita akan ingat. Tapi orang kata, apalah ingat benda gaduh. Okey, dia ada behind the gaduhnya. Kenapa benda tu jadi macam tu? Kan, setengah orang akan ingat, memori saya yang best, saya pergi honeymoon. Saya rasa benda itu, bila dia tak ada pun kita boleh buat. Benda yang cantik ni semua kita boleh buat. Nak gaduh kita dah tak boleh dah. Nak gaduh dengan siapa? Nak gaduh dengan orang jiran sebelah? Gila. Mesti ni gaduh dengan aku? No, cannot. Kita bila jadi isteri, yes. Bila kita jadi orang dengan isteri, memang kita boleh mengadu kepada mak sendiri ke, kawan ke. Tapi dengan suami tu ibarat macam dia adalah punching bag kita kan. Kau dengar je aku cakap, aku salah pun kalau kau kata aku salah, aku betul juga. Padahal kita tahu saja perempuan ni kan. La ilaha illallah, memori aku gaduh. Tak ada banyak. Memori saya dengan dia banyak sangat. Kalau orang dulu zaman bercinta pergi tengok wayang. Okay, of course kita tengok wayang, kita ada tengok Titanic sampai 3-4 kali. Tapi kita tak keluar 2 orang tau. Kita keluar ramai. Dia bawa geng lelaki dia, saya bawa geng perempuan saya. Kita bawa kawan kita 5 orang, 6 orang. 5 orang, 6 orang dia bayar. Oh, hebat. Walaupun masa tu dia siapa je kerja pun kan. Sebab muda. Beli jiwa bagai rak 6 bulan dia beli jiwa. Ya Allah kan. Yang ni satu yang saya ingat. Yang ni memang gila. Masa tu saya belajar dekat college kat KL. So pagi nak hantar tu, dia motor lah kan. Dia ambil kita, dia hantar lah. Lepas tu dia berhenti kat bus stop. Orang nak pergi kerja, tengah tunggu kat KL orang pergi kerja. Dia hantar, okey, kat helmet. Lepas tu kan dia prem motor tu kan. Pukul 7 lebih orang ramai tengah tunggu bas tu. Farah, aku cerita padamu prem macam cerita Roy tu. Aku macam, Mamat ni dari mana ni? Malunya. Tapi serius malu tau. Kita macam, walaupun kulit ten terasa macam blushing muka. Rasa macam tapi kawan-kawan seni, warna orang teater ke apa, memang tahu kalau Pete datang, diorang akan cam dia punya gelak. Dia memang tak kontrol gelak dia. Ya Allah, itu aku dah lah, suara dia kuat. Dia gelak kuat. Itu kawan-kawan memang akan ingat semua dia. 3 rapat, tapi of course lah yang paling kecil tu akan rapat dengan ayah dia bongsu kan. Kalau nak kata terkesan, saya rasa 3 terkesan. Tapi Alhamdulillah, saya salute anak-anak saya. Saya sangat bertuah, saya sangat orang kata bersyukur. Diorang sangat matang, sabar menghadapi, melayan kerana mak dia yang ibu tunggal sekarang. Tak ada dah. Tapi saya bersyukurlah. Even kadang-kadang teringat ayah diorang pun, kita akan kutuk-kutuk juga. Dan kita orang gelak. Saya kesian kat anak-anak saya, di usia mereka muda, mereka terpaksa, diorang kena matang sebelum usia. Diorang kena buat apa yang saya tak buat masa muda. Masa arwah hidup, apa saja anak-anak nak, dia akan cuba usaha cari. Dapat tak dapat, macam mana dia nak dapatkan, itu dia takkan bagi tahu anak-anak macam mana. So bila arwah tak ada, the same thing saya buat. Apa saja anak nak, saya akan bagi. Tapi kita ada sistem barter.
One this, I need to go work. So, kerja rumah kena take over. Yang eldest tu akan ambil part bahagian dapur masak-masak. Saya of course ambil bapak dia punya tugas kerja. Yang kakak yang nombor 2 tu bahagian basuh-basuh, adik tolong yang mana boleh tolong. So saya terasa macam saya kekurangan masa dengan anak-anak. Kalau masa dulu lepas kahwin, memang saya sendiri yang mengundur diri daripada seni dan kerja sebab saya tak nak miss walaupun sesaat anak saya punya pembesaran. Tapi bila arwah tak ada, nak tak nak, benda yang saya inginkan tu tidak dapat saya buat. Cuba dekat 24/7, memang penat lah. Kulu kilir lah penat kita kan. Tapi nak buat macam mana? Diorang faham. Kadang-kadang kita, apa pun kerja saya pun, kalau saya ada syuting outstation ke atau syuting dekat KL pun, saya berbincang dulu dengan anak-anak. Saya minta permission, okey tak? Tapi selalu diorang memang akan kata, pergi kita okey, kita boleh. Betul, tapi saya akan siapkan semua benda jugalah kan. Dah 2 bulan kot. 2 bulan ke nak kat 3 bulan tak mimpi, mungkin sebabkan penat kot. Memang kita waktu tidur terus tidur kan. Kalau awal-awal dulu first mimpi yang ada adalah selepas hari perkebumian tu. Lepas balik tu subuh tu saya dah terus mimpi dia. Sebab saya mimpi dia lepas cam mayat tu. Lepas start daripada cam mayat tu, saya asyik bertanya, kenapa dia elok? Muka dia elok, tak ada calar, rambut sisir, handsome as manusia. Tangan dah siap kiam, kaki semua straight elok. Memang saya dah bagi salam. Lepas bagi salam, kita, awak ni dah nak pergi kali terakhir pun nak handsome juga. Awak dah menang juga. Saya cakap macam tu kat dia. Di akhir, saya melihat jenazah suami saya juga. Dia kelihatan elok. Allah tetap bagi yang terbaik buat saya. POV saya tu, suami saya masa di zaman muda, saya tak boleh nak nangis. Saya kata, saya syukur sangat. Saya tak ada orang kata bad memories ke. Memori saya macam, okey. Saya memang fikir yang positif je. Saya cakap, saya bersyukur sangat. Kekuatan saya sangat bersyukur kepada support system. Anak-anak, kawan-kawan, orang kampung, siapa saja di depan mata saya adalah kekuatan saya. Yang pasti bila dapat tahu suami pergi, the best part, orang kata memang dalam filem tu betul juga diorang buat tu. All the memory recall balik, memang semua. Yang the best part dia, yang best part tu, the best part dia kita akan ingat. Lantaklah hang gaduh ke, hang apa, carut ke apa, semua hilang. Semua, saya rasalah. Tak tahulah orang lain. Saya tak tahu orang lain. Tapi yang saya tahu, 100% kita akan ingat benda yang baik. Tapi benda tu semua jadi baik je. Kita tak dapat nak mengharap saja Tuhan terus bagi. We need to sabar. So kena set mind yang memang orang boleh senang cakap hidup dan mati itu pasti. Tapi macam mana kita nak face? Sekarang waktu saya kematian suami saya kuat. Tapi saya tak tahu. Okey, Tuhan akan cakap, kau bagi laki kau mati kau kuat aku cari yang lain pula. Kan takut kan? Dia selalu cakap dengan saya kalau apa benda berlaku pun, apa benda ke, even tak silap saya dia pernah cakap kat mak mentua saya pun, dia cakap tak apa, Jajah tu boleh dia boleh buat semua benda. Tak apa, nanti dia settle lah tu, dia boleh settle tu. Walaupun kadang-kadang kita rasa kau ni tak berkerantik kat aku seumur aku penat lah kan. Tapi itulah ilmu yang saya dapat. Kenapa benda-benda tu berlaku. Benda tu memang berlaku. Selalu berlaku bila penat sangat. Tapi itulah saya akan duduk dalam kereta dulu sebelum masuk rumah. So all the negative tidak akan masuk dalam rumah. So nak nangis ke, nak macam tadi Farah dia cakap, kalau dah penat, saya kadang-kadang bawa kereta kan, dengar lagu pun banyak lagu, dia suka menyanyi. Kita tahulah kadang-kadang kita ni cakap sorang-sorang pun ada lah. Letih sangat memang tarik nafas habis kan, kadang nangis juga. Bukanlah nangis apalah, bukan nangis, tidak. Memang akan cakap kat dia, memang ada kat dia. Yang cakap, ya Allah, para penat ni, ya Allah.
Nak letih dah, tak laratnya. Rasa macam tak nak buat. Ada satu time tu macam tak nak buat semua. Tak nak syuting, tak nak buat art, tak nak meniaga. Semua tak nak. Kalau nak duduk rumah je, kalau nak relax boleh tak. Tapi lepas tu nanti kan soal di sini. Lepas tu tak nak buat semua benda. Satu nak bayar ni, nak bayar tu, nak bagi makan macam mana. Terkena balik kan. Dia kata, tu dah selalu terus cut je emosi tu. Kalau kita tengok movie ada suara yang macam Angel, lagi seorang yang bertanduk. Saya memang at the end saya akan, dia ibarat macam ada badut satu, dia kata dah dah tak payah nak lebih-lebih. Ambil dan anggaplah segala dugaan, segala kesusahan, segala kegembiraan, segala kesedihan daripada Allah itu adalah ilmu kehidupan. Kerana bila kita divertkan benda tu ilmu, so kita boleh apply dalam situasi yang akan datang. It's not easy untuk menerima kematian orang tersayang, tetapi ingatlah itu juga adalah satu hadiah yang paling besar.